Assalamualaikum semua. Mula-mula sekali saya nak perkenalkan diri. Nama saya Farah, bukan nama sebenar. Saya masih berstatus isteri. Ada 3 orang anak, berusia 30-an dan sedang menghidap penyakit mental. Cerita bermula sejak hari pernikahan saya. Semasa bersanding di pelamin, saya diserang histeria. Saya tak pasti apa puncanya. Adakah saka atau sihir penghalang pernikahan? Tapi pernikahan tetap diteruskan. Selepas berkahwin, saya duduk dengan suami. Jauh dari keluarga saya dan sakit saya berlarutan sehingga selepas berkahwin. Suami bawa saya berubat di pusat perubatan Islam dan kebanyakannya bertanya sama ada sesiapa yang suka pada saya atau tidak. Sebab semua kata saya terkena sihir. Sejak tu, saya jadi paranoid pada orang lain dan menganggap bahawa ramai ingin menghantar sihir pada saya. Lama-kelamaan, rasa paranoid saya menjadikan saya menghidapi penyakit mental. Saya mempunyai false perception. Saya dibisikkan bahawa suami sebenarnya tidak menyukai saya. Yang dia sukakan adalah kawan saya. Lagipun, mereka pernah ada gambar berdua di sebuah pusat karaoke sebelum kami kahwin. Suami pada masa tu melentukkan kepala ke arah perempuan tu, tapi tak bersentuhan. Dan seingat saya, suami ada bermesej dengan perempuan tu, tapi suami menafikan. Malah bersumpah tidak pernah ada apa-apa perasaan pada perempuan tersebut. Disebabkan saya tidak bekerja, maka saya selalu overthinking sehingga membuatkan saya selalu sedih dan dikuasai bisikan. Suami pula seorang yang baran. Apabila saya menuduhnya disebabkan overthinking saya, dia akan mengamuk. Disebabkan dia mengamuk, maka saya jadi semakin terfikir-fikir dalam overthinking saya bahawa dia sebenarnya sukakan perempuan tu, cuma tidak dilayan. Di hadapan orang, dia menunjukkan sifat penyabar. Tetapi hakikatnya, saya makan herdik dan tengkingnya apabila berdua. Lama-kelamaan, saya depres dan disahkan sakit mental. Saya suka mengandung pada mulanya. Tapi kerana kami mengatur waktu bersama, maka saya akhirnya mengandung. Semasa mengandung, saya berulang jalani pemeriksaan dengan menaiki KTM ke Ipoh. Saya akan pergi ke balai polis untuk dihantarkan ke Tanjung Rambutan. Ada sekali tu, suami hanya menghantar saya ke stesen sahaja tanpa ikut serta. Pernah saya terfikir berhenti di stesen sebelum Ipoh dan lari jauh-jauh sebab terlalu stres. Mujurlah saya masih ada sedikit waras. Kalau tak, entah apalah terjadi dekat saya. Mungkin merayau-rayau tanpa tujuan. Kenapa suami saya tak ikut sekali? Dia kata dia ada kerja nak diuruskan. Itulah yang membuatkan saya kecewa. Dia memilih kerja dari isteri sendiri. Sampai hati dia biarkan saya keseorangan. Tengah mengandung pula tu. Kalau apa-apa jadi pada saya, contoh kalau kena culik ke, kena bunuh ke, mungkin dia tak kisah agaknya. Mungkin kalau itu yang dia suka kot, sebab dah tak perlu menanggung malu beristrikan pesakit mental. Selepas daripada peristiwa tu, saya tiada berulang ke Tanjung Rambutan sehingga bersalin. Selepas bersalin, saya hanya berpantang di rumah mertua. Mertua jaga saya dengan baik, tapi saya tak tahan apabila dia asyik mengeluh penat. Yelah, nak jaga orang berpantang pada bulan puasa pula. Tapi mak mertua tidak mengeluh penat depan sesiapa. Dia asyik mengeluh di depan saya je. Apabila depan orang lain, dia belagak okey. Maka, saya mengambil keputusan untuk berpantang hanya 21 hari sahaja di kampung mertua. Pada awalnya, suami setuju. Tapi, tiba-tiba suami bad mood dengan saya. Saya tak mampu nak bersangka baik. Saya tetap ikut balik ke rumah suami. Di rumah, suami mula layan dingin. Saya cuba abaikan tindakan dia. Ada sekali kami pergi jemputan kenduri akikah anak saudara suami. Masa tu saya masih dalam pantang. Tak ada siapa yang mahu berborak atau bertegur sapa dengan saya. Di depan mata saya, mereka macam memboikot saya.
Tahukah kenapa mereka memboikot saya?